Saya di sini ingin memberikan analogi kecil kepada anda yang akan membantu anda memahami isu ini, mengapa hati kita tertutup atau mengapa ia disebutkan dalam Al-Quran. Okey, jadi bayangkan seseorang mengalami kemalangan dan mereka ada di hospital dan mereka berada di atas katil hospital selama 6 bulan. Dan mereka tidak menggerakkan kaki mereka selama 6 bulan sehingga setahun. Dan ketika mereka bangun berdiri, adakah mereka akan dapat menggunakan kaki mereka macam biasa? Tak kan? Mungkin mereka akan jatuh. Otot kita, jika ia tidak digunakan dengan lama, ia tidak dapat berfungsi dengan betul. Sekiranya ia tidak bersenam, ia mula kehilangan keupayaannya untuk berfungsi. Okey, keupayaan untuk menerima bimbingan, kemampuan untuk berfikir dengan cara yang tidak bias, dengan cara yang adil dan saksama dan masuk akal adalah otot yang diberikan oleh Tuhan. Kita mempunyai otot rohani yang kita ada, otot intelektual yang kita ada, dan orang-orang pada masa kehidupan Nabi SAW dijemput untuk eksesiskan otot itu. Dan mereka tak mahu, mereka tolaknya untuk eksesiskan kemampuan untuk terima dan mempertimbangkan kebenaran dengan serius ketika kebenaran sampai pada mereka. Dan kamu terus menafikan untuk senamkan kemampuan itu yang anda ada di dalam diri anda. Kamu tak mahu berfikir, kamu menolak untuk berfikir, kamu tak mahu menggunakan hati kamu tak mahu menjadi ikhlas. Dan teka apa? Akhirnya hati kamu tidak lagi mampu untuk berfungsi seperti mana yang ada pada asalnya ia mampu buat. Kamu kehilangan otot itu, kamu kehilangan kemampuan itu. Dan itu adalah cara analogi untuk menerangkan apa yang berlaku dan bermaksud apabila hati dimeteraikan. Ia sebenarnya bukan bermaksud bahawa seseorang mempunyai sistem kepercayaan lain dan oleh itu hati mereka dimeteraikan. Itu bukan kesnya. Seseorang atheist boleh menjadi atheist atas sebab falsafah atau atas sebab psikologi. Dan kita tak tahu apa yang sedang berlaku di dalam hati seseorang. Kita tak akan tahu punya. Dan hakikatnya mengenai isu ini pasal siapa yang hatinya tertutup rapat dan hati siapa yang tidak ditutup. Contoh kegemaran saya, contoh dalam Al-Quran adalah contoh watak yang paling terburuk yang mungkin disebut dalam Al-Quran. Firaun, kan? Okey, maksud saya dia ni telah menyatakan dan menggelarkan dirinya sebagai Tuhan. Telah istihar diri sendiri sebagai Tuhan. Juga telah melakukan pembunuhan beramai-ramai. Genosid besar-besaran. Namun ketika Musa AS dihantar untuk bercakap dengannya, Musa AS tidak sepatutnya menilaikan apa yang ada di dalam hatinya. Dan beliau memberitahu Firaun, Qul hal laku ila antazakka. Ada tak apa-apa lagi yang masih tinggal dalam kamu tu? Mungkin kamu mahu mensucikan diri kamu. Mungkin kamu mahu menjadi orang yang baik sekarang. Mungkin kamu tu pun boleh berubah, wahai pembunuh kanak-kanak. Bahkan mungkin kamu tu boleh berubah. Kan? Maksud saya jika anda fikir orang yang tidak berhati perut, tidak berperi kemanusiaan, pembunuh. Tapi ini pembunuh kanak-kanak. Boleh masuk akal ke? Memang tak dapat nak dibayangkan. Tapi walau bagaimanapun, hatinya masih belum dikondem lagi. Malah dia pun diberi peluang itu. Subhanallah.